والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Baik, tamunya terima kasih kepada muslim majlis yang dihormati rakan-rakan guru sekalian, rakan-rakan guru, sahabat-sahabat guru, cikgu-cikgu yang alhamdulillah hari ini kita dah selesai menjalani tugas kita, tanggungjawab yang diamanahkan untuk menyantuni pelajar kita, menyantuni, mendidik, membimbing, memandu, mencurahkan ilmu dan perkara-perkara yang berkaitan dengan falsafah pendidikan kita di Pusat Pendidikan Kebangsaan Malaysia. Baik, ada pujangga rindu di sana. Tengok. Pertamanya di kesempatan ini saya menjadi orang yang pertama untuk rasmikan surat tazkirah surat tazkirah pada hari ini. Jadi rakan-rakan guru, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah diberi kesempatan untuk berada dalam majlis ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat, mendapat suntikan semangat dan mendapat panduan. Sebenarnya apa yang kita nak? Hari ini apa yang kita nak, esok apa yang kita nak, semalam apa yang kita nak. Dan boleh katakan sepanjang kehidupan kita apa yang kita nak. Dan apabila kita melihat kepada tujuan kita berada di atas dunia ini, hari ini ramai orang yang mencari keseronokan, hari ini ramai yang mencari kegembiraan, hari ini ramai yang mencari kesukaan, kebahagiaan dan ketenangan. Tapi sedarkah ketiga ataupun keempat-empat perkara yang saya sebutkan tadi itu ada perbezaan dia? Tapi sebahagian manusia dia khilaf ataupun terkeliru dalam memahami ungkapan-ungkapan yang berbentuk nampaknya positif, nampaknya baik. Tapi kadang-kadang kebaikan itu dia bukan yang mutlak. Apa maksud mutlak? Kebaikan ini sekejap dia timbul, sekejap dia tenggelam, sekejap dia ada, sekejap dia tak ada. Kegembiraan. Apa maksud kegembiraan? Kata ahli hukama, para hukama, ahli sufi mentarikkan kegembiraan ni apabila kita mendapat sesuatu yang betul fizikal, apabila kita mendapat sesuatu yang betul material, apabila kita mendapat sesuatu yang bentuk benda. Contohnya biasanya orang gembira bila dapat hadiah. Ada suami beli hadiah gelang emas 2 kilo. 2 kilo. Kaya 2 kilo boleh rantai 1 kilo, gelang 1 kilo. Jalan tergigih-gigih, sengit bau. Duduk je. Seronok. Gembira. Seronok pula dia lebih berkaitan dengan hubungan. Seronok dia lebih berkaitan dengan hubungan. Lama ada sebahagian kita punya cikgu, kita punya rakan kita berjauhan dengan suami isteri kan, pasangan masing-masing. Bila berjumpa di hujung minggu, terselah keseronokan dia. Bukan setakat seronok, 2 ronok, 3 ronok dan beronok-ronok lah. Nampak? Baik pula dia tak berapa tu. Baik. Itu dari segi keseronokan. Sebab itu gembira, seronok, dia akan tenggelam dan dia akan timbul. Namun yang keempat, kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan ini ikut perkataan ulama, mengikut pegangan orang Islam, kebahagiaan ini adalah ketenangan hati. Sebab itu kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, iaitu ya Allah, kurniakanlah kami hasanah di dunia dan juga kurniakanlah di akhirat hasanah di akhirat. Ada orang namanya Hasanah. Ada seorang suami, dia ada 2 isteri. Dia perempuan marah dengar ni. Ada 2 isteri. Seorang bernama Hasanah, seorang nama Fatimah. Jadi dia baca doa mengimami isteri dia ni. Jadi bila dia selepas sembahyang, bila baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, suami isteri yang bernama Hasanah ni senyum. Oh, nama aku selalu disebut, suami sayang kat aku. Yang Fatimah ni mengadu, suami tak ada. Pasal asyik-asyik Hasanah. 2 kali sebut Hasanah nama. Nama saya Fatimah tak disebut dalam doa. Suami pun 2 kali pun tak faham. Okeylah, nanti abang ubah doa. Esok baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Pasal nama suami Fatimah. Oh, makin senyum lah. Tapi sebenarnya tak betul. Tak betul. Jadi kena faham, hasanah ni apa dia? Bahagia. Belum tentu orang yang nama Hasanah ni bahagia. Tak, nampak Hasanah baik-baik bahagia. Mungkin nama Azah bahagia. Nama Azah ni bahagia. Pakai baju ni. Akak sikit. Baik. Namun begitu, Hasanah ini dia ada kaitan kita. Yang pertama, akrab dengan Allah, intim dengan manusia. Akrab dengan Allah, intim dengan manusia. Akrab dengan Tuhan, intim sesama makhluk, mesra bersama makhluk. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Okey, kakak guru sekalian, bila kita melihat akrab dengan Allah ini, antara ayat yang selalu disebut Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Orang-orang yang beriman dan hati-hatinya tenang, ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah itu hati menjadi tenang. Jadi fokus sini hati, zikir. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Saya ingin beritahu kesempatan ini pada guru-guru perempuan sekalian, guru muslimah sekalian. Anda ada satu masa dipanggil Allah bagi ABC. Apa tu ABC? Allah bagi cuti. Bukan Allah dicampur. Allah bagi ABC, iaitu Allah bagi cuti. Bila Allah bagi cuti ini, perempuan tak boleh nak buat ibadat, khususnya antaranya solat. Jadi kita sebagai muslimah, para isteri, para ibu, jangan menganggap bahawa bila kita tidak boleh sembahyang, kita meninggalkan dengan zikir kepada Allah. Sebab kita nak akrab dengan Allah, bukan dalam keadaan Allah bagi cuti, kita tak bagi cuti, tapi kita kena akrab dengan Allah. Ramai wanita, bila dia Allah bagi cuti ini, dia terus meninggalkan amalan-amalan yang akrab dengan Allah. Sedangkan diajar, ulama sana diajar, disebut dalam kitab fiqh antaranya, disebut dalam kitab fiqh antaranya Fathul Mu'in, mengatakan bahawa bagi wanita yang tidak boleh sembahyang, hendaklah selalu mengucapkan kalimah zikir, iaitu Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sebanyak yang mungkin. Ini adalah zikir yang menggantikan sembahyang. Disebut ini juga adalah solat, ini adalah tasbih, ini adalah cara ibadah makhluk-makhluk lain, seperti haiwan, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti gunung ganang, dia berzikir. Maka kata ulama, maka wanita yang tidak boleh menunaikan solat, janganlah terus menjauhi daripada akrab dengan Allah, akrab kepada Tuhan. Jadi rebutlah, para suami boleh ajar isteri untuk melazimi doa ini dalam keadaan bila dia ABC. Okey, itu yang pertama, akrab dengan Allah. Yang kedua, akrab dengan manusia. Ada orang akrab dengan Allah, dia tak akrab dengan manusia, ataupun tak intim dengan manusia.
Ada orang akrab tak intim dengan Allah, tapi dia akrab dengan manusia. Ada orang yang tidak intim dengan Allah, tetapi dia akrab dengan manusia. Ada orang yang dengan Allah pun dia tak akrab, dengan manusia pun tak intim. Dan yang sudah pastinya kita nak akrab dengan Allah dan intim manusia. Seorang yang akrab dengan Allah, pasti dia akan intim mesra sesama manusia. Sebab apa? Ini adalah ajaran. Mana mungkin orang itu mesra ataupun akrab dengan Allah, dia dengan manusia dia tak intim. Sebagaimana disebutkan dalam satu cerita hadis yang cukup masyhur, wanita itu solat malam, akrab dengan Allah, berqiyamul, siang hari berpuasa, akrab dengan manusia. Tetapi dia punya perangainya membawang. Bukan setakat membawang saja, menghalia, mengkunyit. Umpamanya faham saja lah. Mengkunyit ya. Jadi Nabi kata orang macam ni la khaira fiha, tidak ada kebaikan. Maka tanda-tanda orang yang bahagia, yang paling bahagia ialah dia membahagiakan orang. Dia membahagiakan orang, itulah orang yang paling bahagia. Akhir kata, saya nak sebut untuk mengakhiri tazkirah pada hari ini dengan 5 I. 5 I. AI belakang, bukan I tu. Bukan I love you ke I hate you. AI belakang. Untuk menjadi akrab dengan Allah, untuk menjadi akrab dengan manusia, jauhilah 5 I ini, AI. Jauhilah 5 I ini. Boleh. Pertama, cuai. Pertama, abai. Ni. Abai ni tanggungjawab tawar langsung. Sama ada pada Allah, pada manusia. Abai. Ada suami, ada isteri, ada anak, ada jiran, kita abai. Kita abai. Sebab itulah saya dengar ada kalam mufti mengatakan bahawa ada berjiran dengan orang non-Muslim, itu orang mak saleh. Dia menceritakan bahawa satu keluarga itu mengamalkan akrab dengan Allah, akrab dengan insan, akrab dengan keluarga dia. Bila nak pergi kerja, suami mencium tangan, suami cium tangan, isteri cium tangan suami. Kalau suami cium, bahaya. Bahaya. Pala tahulah, pala tak ada. Kalau suami kata nak pergi kerja, isteri cium tangan suami, anak cium tangan ayah, anak cium tangan ibu, hari-hari. Maka tabiat perilaku ini, peristiwa ini disaksikan oleh jiran yang bukan Muslim. Dia melihat bahawa dalam keluarga dia tak begitu. Dia tak begitu. Bila nak pergi, hello, bye, go. Hello, go to hell. Contoh, dia pergi gitu je, tak ada apa. Maka dia tengok, dia perhati. Kita tak bekerja, dia pun bersembang antara dua orang perempuan ni, bersembang. Saya tertarik. Kenapa anak cium? Apa sebab? Dia kata ini merupakan ajaran kami. Ajaran kami. Sebab itu bila kita akrab dengan Allah, sudah pasti akrab dengan intim sesama manusia, sama ada anak, ibu, suami, isteri, pasangan dan juga jiran. Dan akhirnya diberi satu petunjuk kepada orang tersebut dan dia mendalami ajaran Islam dan dia berjinak-jinak dan dikhabarkan dia telah masuk Islam. Alhamdulillah. Baik. Itu yang pertama, abai. Yang kedua, cuai. Cuai ini dia buat juga kerja. Dia cuai. Dia cuai. Kalau kita nak sembahyang Muslimat, nak sembahyang tu sambil-sambil masak nasi. Masak nasi dulu lah. Masak nasi, lepas tu angkat takbir. Bila angkat takbir tu, Abang Haji nak cepat. Rokok tak sempurna, sujud tak ke mana, terus pasal nak kejar nasi ke masak. Itu cuai. Maksudnya dalam keadaan tertentu dia cuai. Dia buat, tapi dia dalam keadaan tak sepenuh hati. Itu cuai. Yang ketiga, lalai. Manusia ini lalai, lupa. Lalai. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tak buat. Tak. Kadang-kadang kita bersopan santun, kadang-kadang kita bersikap kasar dan seumpamanya. Itu yang ketiga, iaitu lalai. Yang keempat, long life.
kita ni dah di hujung dah. Saya tadi mula naik ke ni daripada kelas ronda juga penat. Tapi alhamdulillah Allah beri. Jadi bila bercakap ni seronok bagi berkongsi maklumat, berkongsi info dengan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan mendapat manfaat. Jadi yang keempat tu long line. Long line ni kalau kita buat kerja itu hangat-hangat itu long line. Sama ada dengan Allah, sembahyang, puasa, zakat. Tapi bila dah kita berada dalam keadaan diberi pengetahuan, pengalaman dan sebagainya, maka kita akan melihat long line ini sebagai satu loncatan ataupun sebagai satu halangan, bukan halangan, satu cabaran untuk kita mengatasi. Sebab itu kalau kita berjumpa sama-sama, orang lelaki dah, kalau umur 20-an, kita akan tanya sama-sama, macam saya jumpa ID umur muda, dah kahwin dah? Tanya. Soalan kamu, bila orang muda umur 20-an, dia akan tanya, dah kahwin ke belum? Belum. Kenapa belum? Tak ada calon lagi, ataupun tengah kumpul duit, baru mula-mula bekerja kan. Itu umur 20-an. Dia akan tanya itu soalan dia. Bila naik 30-an, dah tanya pula, berapa orang anak? Itu, berapa orang anak? Anak tak ramai, 10 orang. Hebat. Anak berapa orang? Seorang, 2 orang. Dah cetong katanya, kata Terengganu lah. Dorok upama kan. Dorok. Tak apalah, itu tanya. Bila 30-an, bila 40-an, tanya apa? Berapa orang bini? Berapa orang bini? Seorang je. Seorang je. Bagaimana? Takut bini ke? Tak, bini tak takut saya. Contoh. Masuk dah 50. Tak tanya apa? Berapa orang cucu pandai? Cucu berapa orang? Adalah anak yang pertama kedua tu alhamdulillah dapatlah 2 orang, 7 sepasang. Kita ni dengan anak kita, ayah dengan anak garang. Tapi atuk dengan cucu, dia lembut, baik, tak marah. Anak kencing dalam pinggan ayah dengan cucu kencing dalam pinggan atuk, tak marah, dia buang, makan balik. Contoh. Dia kadang atuk dengan cucu, dia punya hubungan selamat cucu dalam pelukan, dalam perlindungan bapa. Perlindungan atuk. Tak, atuk. Kemudian itu umur 50. Umur 50. Bila masuk umur 60, jumpa sehat ke awak? Kan? Sehat ke? Aduh, kawan ni alhamdulillah sihat. Tapi pergi cek bahawa ni ada juga sakit-sakit. Tanya kesihatan, umur 60. Tanya kesihatan. Dah. Saya pun ada buat pemeriksaan tadi. Dia datang. Okey, semua darah je, banyak kolesterol. Itu tanya kesihatan. Itu umur 60. Masuk 70. Siapa yang tinggal? Kita geng 10 orang ni, berapa orang dah tinggal? Awak seorang. Dah Pak Mak semalam dah meninggal dah. Naik motor, tergelecoh, tergelincir, jatuh dalam longkang, mati dah seorang. Tinggal 3 orang geng kita. Lepas tu naik 80, Allah beri, Tuhan beri izin panjang umur. Bila jumpa, tanya apa? Awak siapa? Awak siapa? Kawan kenal ke awak? Itu soalan dia. Maka dah berada di peringkat terakhir, dah long line dah. Long line, tak ingat, tak kenal orang dah. Tak. Kalau orang sembahyang ni, tak, sembahyang ni dah sembahyang baring terlentang dah. Tak. Bila kita sembahyang baring terlentang, asalnya dada kita menghadap kiblat. Tapi bila kita sembahyang melentang, tapak kaki kita menghadap kiblat. Tapak kaki kita menghadap kiblat. Itu dari segi kaedah sembahyang ketika sakit. Tapi kalau kita boleh diri sikit, ataupun kita punya maaf, itu tapak kaki menghadap kiblat itu bila kita sembahyang dalam keadaan hati. Dalam keadaan hati. Tapak kaki menghadap kiblat. Kalau kita sembahyang dalam keadaan baring menelentang, dada. Bukan dada, muka kita. Muka kita. Muka kita menghadap kiblat. Muka kita. Sebab itu orang yang baring di atas katil, dia di hospital sebagai dia angkatkan badan dia, muka menghadap kiblat. Itu dia punya cara untuk menunaikan ibadat ketika sakit. Tak. Kalau tak boleh juga dengan mata. Nak ceritanya hak Allah dibina di atas fleksibel.
Hak Allah dibina di atas tolak ansur, tapi hak manusia dibina di atas kejituan. Itu pasti. Contoh, kita sekarang ini dalam keadaan COVID, kita nak sembahyang, memang hak Allah kita mesti rapat-rapat buat soft. Tetapi dalam keadaan begini, hak Allah kita fleksibel, kita tolak ansur, kita berjarak, kita berjauh di antara satu sama lain. Sebab mementingkan ada sedikit bahaya kalau rapat kerana COVID dan sebagainya, maka bila soft dijarakkan, dijauhi 1 meter dan seumpamanya. Tapi hak manusia dibina di atas kepastian, di atas kejituan. Kalau kita nak menunaikan haji, hutang ada. Kalau kita melanggar perintah melakukan kifarat puasa, kifarat sumpah, maka balasan dia kita kena menunaikan hak sama manusia seperti memberi makan, fakir miskin dan juga membebaskan hamba. Dulu ada hamba habis. Jadi itulah tazkirah bagi tengah hari ini. Mudah-mudahan kita manfaat, iaitu antaranya kita mengajak kita akrab dengan Allah, intim dengan manusia, rapat dengan Tuhan, mesra di satu manusia. Ampun maaf, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, gurau senda, terlanjur bicara. Apa yang baik itu datang dari Allah dan yang lemah itu datang dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.